A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala mudhillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah para sahabat semua, pada pagi ini kita sambung balik kuliah kita dalam pengajian buku khusyuk solat, iaitu hari ini 28 hari bulan ya. Kita sama-sama belajar memahami apa yang ditulis oleh pengarang Tuan Guru Nik Abdul Aziz rahimahullah almarhum ya, di mana beliau membincangkan langkah-langkah ataupun cara untuk kita mendapat khusyuk dalam solat. Jadi kita dah masuk kepada bab 28 ya sahabat-sahabat semua. Baik, apa tajuk bab 28? Janji-janji dan ikrar yang diikrar di dalam solat. Jadi apa yang nak diceritakan di sini ialah mengenai seorang murid. Dalam bab 28 ni Tuan Guru memfokuskan kepada bagaimana waraknya seorang murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana beliau bernama Rabi' bin Khaisam. Rabi' bin Khaisam seorang yang amat prihatin dalam menjaga pandangan. Dia ni prihatin jaga pandangan, dia ada kaitan dengan solat. Jadi kalau kita jaga pandangan, maka kita dapat mata kita tidak melihat perkara-perkara yang haram, sudah tentu solat kita akan khusyuk. Ini selaras dengan bab 20 bab yang lalu kita dah belajar, iaitu yang disebut oleh dalam bab 12 ya, dalam bab 12 di mana Imam Al-Ghazali ada menggariskan beberapa kaedah luaran bagi merawat hati supaya tidak dihinggapi oleh penyakit lalai. Di antaranya Imam Al-Ghazali mengajar kita supaya menjaga pandangan, iaitu ketika sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Sama ada sebelum kita nak pergi solat, kalau pergi sembahyang masjid atau surau, jangan melihat benda-benda yang haram, benda-benda yang dilarang oleh Islam. Begitu juga dalam solat, janganlah mata kita melilau melihat pada dinding, gambar dan sebagainya. Kerana mata ditumpu kepada tempat sujud. Baik. Jadi kita balik kepada muka surat 28. Di bab 28 ini cerita pengarang nak cerita tentang kewarakan Rabi' bin Khaisam, seorang yang amat prihatin dalam menjaga pandangan. Oleh kerana beliau sering memejamkan mata demi menjaga penglihatan dari ternampak perkara yang tidak harus, yang dilarang oleh Allah, sehingga disangka oleh orang ramai bahawa beliau seorang buta. Rabi' ini punya jaganya pandangan, dia selalu pejamkan mata. Kalau dia berjalan, makna dia banyak pejam mata, bukan makna tu jadi buta, macam mana nak berjalan kan. Dia berjalan, dia pejamkan mata, jaga penglihatan, tidak melihat perkara-perkara yang haram atau yang tidak diharuskan. Sehingga ada orang menganggap dia, sangka dia sebagai buta. Sampai tahap itu. Ini contohnya seorang pembantu kepada Abdullah bin Mas'ud. Apabila melihat Rabi' bin Khaisam datang, maka lantas penjaga rumah tu segera beritahu pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia kata orang buta tu telah datang. Jadi Abdullah bin Mas'ud senyum. Dia dah tahu. Dia dengar
Kerana sebenarnya Rabi' bukan seorang yang buta, tetapi oleh kerana beliau terlalu lama pejamkan mata, ramai orang melihat. Pembantu tu menganggap dia buta, ya. Jadi Rabi' bin Khaisam ni diceritakan adalah orang yang sangat hampir dengan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sangat hampir hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau terlalu gerun pada Allah kerana sentiasa merasakan bahawa Allah sentiasa memerhatikan segala perbuatan dan gerak-gerinya setiap ketika. Maknanya Rabi' bin Khaisam ini, dia ni amat gerun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia rasa, dia sentiasa merasakan Allah memerhati segala gerak laku dia di setiap ketika. Ini sambungan daripada bab yang lepas, iaitu bab 27, di mana salah satu cara kita kalau nak khusyuk, kita mesti ingat Allah sentiasa memerhati kita. Allah sentiasa memerhati kita masa solat dan juga di luar solat. Inilah yang dihayati oleh Rabi' bin Khaisam. Jadi Rabi' bin Khaisam ni, satu ketika Abdullah Mas'ud membawa Rabi' ni berjalan-jalan dan melihat perusahaan pertukangan besi. Apabila tukang besi itu menekan pam angin bagi memarakkan api untuk membakar besi-besi ini, menyebabkan api keluar menjulang dari dapur pembakaran itu, secara spontan Rabi' terpandang api tersebut dengan tiba-tiba saja Rabi' jatuh rebah dan pingsan. Sahabat-sahabat semua rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Rabi' ni pingsan? Bila melihat api yang menjulang, yang dibakar, dihidupkan oleh tukang besi untuk membakar untuk memarakkan api, nak bakar besi-besi itu, kerana Rabi' ini teringat kepada bakaran api neraka. Ya, sampai begitu sekali, masya-Allah. Ya, subhanallah, betapa hatinya begitu. Seorang yang sangat hampir hatinya dengan Allah. Ya. Jadi bila dia tengok tu, dia pingsan. Sampai beliau terbayang pada bila lihat api itu, dia bayang kepada api neraka sampai pingsan. Kita tak sampai tahap itu. Inilah dia Rabi' yang disebutkan sangat warak, sangat jaga, sangat dekat hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dia akhirnya sehingga di keesokannya baru dia sedar, ya. Dia sedar setelah menyaksikan lalu ditanya kenapa, dia kata dia teringat bila lihat bakaran api itu, dia teringat kepada bakaran api neraka. Inilah dia balasan hati, orang panggil hati orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga jika dia terpandang kepada benda-benda lain, dia akan ingat kepada keadaan di akhirat. Contoh, lihat makanan lazat, dia ingat pada nikmat syurga, dia lihatnya apa lagi, ya. Dilihatnya kesusahan di dunia, dia rasa kesusahan di akhirat lagi jauh. Maknanya Rabi' ni apa saja yang dia tempuh, alami, yang dia lihat di dunia, dia akan kaitkan dengan akhirat. Begitulah. Itulah yang sepatutnya ada pada kita. Andai kita diuji dengan susah, kita ingat di akhirat nanti lagi susah, ya. Bila diberi kesenangan, maka kita jangan lupa, kita hendaklah guna kesenangan itu untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kesenangan di akhirat. Maka orang yang seperti Rabi' apabila datang waktu solat fardu, baginya tak ada apa yang dirusingkan kecuali bimbang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang memerhati segala gerak-geri solatnya. Bila dah masuk waktu solat, dia rasa takut dalam hatinya bahawa Allah memerhati segala gerak-gerinya ketika solat. Dia bimbang terhadap kesudahan solat, apakah dia menepati kehendak Allah yang mensyariatkan ibadah solat itu. Dia bimbang kalau tepat ke dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia rusing, di mana dia rusing kerana bimbang segala gerak lakunya sentiasa diperhati oleh Allah. Wajarkah dia lalai dalam solat? Ini keadaan seorang yang
kita kata golongan tabi'in yang begitu wara', ya, sentiasa hatinya terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rusing terhadap ucapannya sendiri yang dilafazkan dalam solat, bimbang janji dan sumpahnya dalam solat. Ia menanya sesuatu, tanya dirinya. Kan dalam solat kita sebut, iaitu contohnya dalam solat yang kita sebut, sekejap ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Contoh, kan? Jadi bagi Rabi' ini dia bimbang. Dia tanya diri dia, apakah betul apa yang dilafazkan, apa yang disumpah, apa yang diikrarkan dalam solat, inna solati tadi, betul-betul ke kehidupan dia, ibadah dia, hidup mati dia kerana Allah, mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini juga perlu ada daripada diri kita. Makna kita belajar, kita dengar cerita Rabi' ini, bukan sahaja setakat cerita Rabi' sahaja, Rabi' bin Khaisam ini, tetapi sebenarnya juga kita kena muhasabah pada diri kita sendiri. Ya, sahabat-sahabat semua. Adakah kita solat itu, apa yang kita ikrar itu betul-betul kita laksanakan selepas kehidupan, selepas solat? Adakah betul perbuatan kita, hidup mati kita, kita ikut syariat Allah? Atau hanya semata-mata kalimah yang dihafaz sahaja? Ya, kerana solat ini seperti yang kita telah bincang, kesannya bukan dalam solat saja dengan khusyuk. Solat yang khusyuk akan bawa kepada kehidupan selepasnya. Itu dalam muamalah kita bersama keluarga, dengan masyarakat, dalam kerja dan sebagainya. Adakah segala yang kita buat dalam hidup kita ini kita mengikut syariat Allah, selaras dengan ikrar kita, solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Lillah tu bukan hanya niat yang ikhlas, tetapi mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak derhaka pada Allah. Sama-sama kita muhasabah diri. Maka orang seperti Rabi' itu sentiasa rusing terhadap perkataan yang terbit dari mulutnya sendiri. Ia meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim. Sedang di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya padanya, apakah dia benar-benar meminta Allah Subhanahu Wa Taala memimpin ke jalan lurus? Sedangkan dalam kehidupan seharian, pastikah dia benar-benar melalui jalan yang lurus itu? Jadi kalau ini Rabi', ya, orang seperti Rabi' ini, moga-moga kita termasuk golongan ini, di mana kalau kita sebut ihdinas siratal mustaqim, ya, di dalam solat kita minta Allah tunjuk kita jalan yang lurus, nanti Allah akan tanya kepada kita, apakah di dunia ni, ya, apakah dia benar-benar minta Allah memimpin ke jalan lurus, sedangkan kehidupan seharian, adakah dia benar-benar ikut jalan yang lurus? Adakah hanya sekadar doa saja? Dia minta jalan yang lurus, tetapi jalan yang dilalui tidak mengikut syariat Allah. Ya, berpandukan pada sistem yang lain, bukan syariat. Masih ikut nafsu, masih ikut syaitan, masih ikut ideologi-ideologi yang bercanggah dengan Islam. Jadi bagaimana? Makna doa kita itu tak selaras dengan cara hidup kita. Sepatutnya panduan hidup kita adalah Al-Quran. Kalau kita minta jalan yang lurus, yang memandu kita ialah Rasulullah SAW dan Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita berpandukan hidup kita kepada Al-Quran. Demikianlah perkara yang merungsingkan hati orang yang sangat hampir pada Allah seperti Rabi' bin Khaisam ini. Ia sangat bimbang jika ucapan tidak selari dengan perbuatan dalam kehidupan yang singkat di dunia ini, sedangkan akibatnya amat buruk di akhirat kelak. Demikianlah sedikit huraian mengenai khusyuk dalam solat. Jadi Tuan Guru sebut, begitulah hati orang yang beriman seperti Rabi' ini, sangat bimbang, takut ucapan dia tidak selari dengan perbuatan dia. Ya, ucapan tak selari dengan perbuatan. Ucapan lain, perbuatan lain dalam kehidupan dia. Jadi sudah pasti
orang itu akan mendapat akibat yang buruk. Jadi tamatlah bab ke-28, di mana bab ini pengarang rahimahullah almarhum tuan guru memberikan contoh kewarakan Rabi' bin Khaisam dalam usaha untuk khusyuk dalam solat, menuju usaha-usaha menuju untuk khusyuk dalam solat, yang memberi pengajaran pada kita sendiri, iaitu yang pertama daripada cerita Rabi' ini Ustazah boleh simpulkan. Yang pertama, kita kena jaga pandangan kita, kan? Mata kita taklah disuruh sepanjang masa pejam, tetapi seperti Rabi' ini, tetapi hendaklah jaga pandangan dari melihat perkara yang haram atau perkara yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni senang sangat kalau tengok benda haram, kan, di handphone banyak, nak ke tidak saja. Sama juga dalam perjalanan kiri kanan, janganlah kita melihat benda-benda yang haram. Jaga pandangan, itu juga salah satu daripada cara untuk mendapat solat yang khusyuk. Itu satu. Yang kedua, kita kena ada sifat prihatin atau kita kata sensitif dengan apa yang berlaku di dunia, kita kait dengan akhirat. Ni tengok contoh Rabi' tadi, hatinya sangat hampir dengan Allah. Bila tengok api, dia ingat kepada api neraka sampai pengsan, besok baru sedar tu. Dia obatnya rupanya bukan sakit, tetapi kerana terlalu takut pada Allah, dia boleh pengsan. Dia apabila tengok api, dia ingat kepada api neraka. Dia perempuan, kan, kita selalu memasak, kan, rebus kacang, rebus apa, kita lihat bagaimana kacang tu belok, nak kata apa, bila mendidih, kan, turun naik kacang tu. Ingat kepada suratul Mulk, bagaimana ahli neraka dibakar, kan, meraung-raung. Maknanya kerana terlalu perik penderitaannya. Jadi sahabat semua, apa saja yang kita lihat di dunia ini, hendaklah kita kait dengan akhirat. Kita lihat dapat menikmati makanan yang lazat, kita cuba muhasabah, adakah di akhirat nanti kita dapat juga. Kita dapat kesenangan, adakah kita guna untuk kebaikan, kan? Itu. Begitu juga andai diuji, kita mesti ingat bahawa kesusahan di dunia ni sementara, tetapi di akhirat nanti, kalau kita beriman, pasti insya-Allah kita akan bahagia di akhirat dengan dihadiahkan dengan syurga Allah. Moga-moga Allah hadiahkan kita syurga. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti ambil iktibar daripada cerita Rabi' ini. Kita kena muhasabah juga tentang apa yang kita lafaz dalam solat itu sama selari ke tidak dengan apa yang kita buat di dunia ini. Dalam hidup kita sama tak? Kalau kita minta solat kita berjanji dengan Allah, kita nak ikut Allah, inna solati itu wa nusuki, adakah kita ikut atau tidak? Atau kita pilih jalan lain selain daripada jalan Islam? Ikut beragama Islam dah, tetapi tak ikut syariat Allah. Kita lebih ikut adat yang salah, kan? Atau percaya pada cakap-cakap orang yang salah atau sebagainya. Dan yang ketiga ialah, yang keempat dah, ya. Kalau kita minta Allah tunjuk jalan yang lurus, adakah selepas solat itu kita berusaha mencari jalan yang lurus? Bagaimana cara sahabat semua kita nak dapat jalan yang lurus? Tidak ada lain kecuali kita kena belajar. Ya, kita kena ambil masa untuk pergi ke kuliah, ke majlis ilmu, untuk mendengar ustaz, ya, alim ulama kita mengajar, ataupun secara online. Ya, membaca Al-Quran, baca saja tak faham, kita kena masuk kelas tadabbur. Itu adalah salah satu cara untuk mendapat jalan yang lurus, dengan cara mengikut, ya, berada dalam majlis ilmu, mengikut ulama-ulama, ustaz asatizah kita yang muktabar, yang berautoriti, yang boleh dipercayai, untuk kita faham agama. Moga-moga Allah beri kita keimanan, ya. Jadi jangan pisahkan kita daripada surau dan masjid dan majlis ilmu. Dan dan kita janganlah pisahkan hidup kita ni, yang kelima, hidup kita ni dengan solat, kan? Solat pada awal waktu, dan apa yang disyorkan dalam solat itu, yang kita ikrar dalam solat, hendaklah kita laksanakan, ya, insya-Allah. Barulah jadi bukan dapat solat yang khusyuk, dan juga as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar.
solat yang boleh mencegah perkara yang keji dan mungkar. Jadi setakat itulah saja sahabat-sahabat semua, segala yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah adalah daripada diri ustazah sendiri. Mohon maaf di atas kekurangan diri ya. Jadi insya-Allah ada masa nanti kita sambung lagi bab 29 keajaiban solat ya. Hari ini kita belajar daripada muka surat 133 hingga 136. Jadi kita tutup tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.